Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Group 3Rs Environment akan membentangkan kempen kesedaran kita semula. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli. Pertama sekali ialah saya, iaitu Muhammad Danish Iman bin Ayub, S61872. Kemudian diikuti oleh Nurul Syakilah binti Sya'al, S62542. Nur Aidatul Najwa binti Muhammad Nazmi, S61756. Dan yang terakhir sekali, Siti Nur Zulaika binti Muhammad Zawawi, S63183. Sekarang saya akan menerangkan pengenalan bagi kempen kami ini. Berdasarkan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, kita semula membawa maksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi tujuan menghasilkan keluaran. Amalan kita semula ini amat penting bagi melindungi alam sekitar daripada pencemaran yang semakin memburuk. Pencemaran ini boleh membawa kesan yang buruk kepada kesihatan dunia dan juga boleh menjejaskan masa hadapan manusia. Namun begitu, topik ini masih lagi jarang dititik beratkan oleh orang ramai. Dan yang terakhir sekali, amalan kita semula ini dapat mengurangkan pembuangan sisa, mengurangkan pencemaran udara, pencemaran air, pengeluaran gas rumah hijau serta mengurangkan penggunaan bahan mentah dan tenaga yang baharu. Bagi rasional untuk kempen kami ini pula, kami telah mendapat 4 rasional. Yang pertama sekali ialah, amalan kita semula ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Seterusnya, amalan ini juga dapat memelihara hidupan liar dan ekosistem. Apabila amalan kita semula ini diterapkan, kita dapat mengurangkan penggunaan bahan mentah baharu seperti kayu balak yang didapati daripada hutan dengan menebang pokok yang menjadi habitat bagi hidupan haiwan liar. Seterusnya, kita juga dapat menjimatkan perbelanjaan kewangan. Dan yang terakhir sekali ialah dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ini berlaku apabila penebangan pokok yang berleluasa. Dengan mengitas semula bahan-bahan yang lama, kita dapat mengurangkan penebangan pokok ini. Dapat 3 objektif bagi kempen kami ini. Yang pertama sekali, kami ingin memupuk semangat amalan kita semula di dalam kalangan masyarakat Terengganu, terutama sekali di dalam kalangan generasi muda. Seterusnya, kami ingin memberi kesedaran kepada masyarakat di Terengganu betapa pentingnya amalan kita semula ini kepada kehidupan kita. Dan yang terakhir sekali, kami ingin mengurangkan sampah serta mengelakkan daripada berlakunya pembaziran air dan elektrik. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi. Metodologi adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai sesuatu objek atau matlamat dalam kajian. Survei, soal selidik dan wawancara adalah salah satu kaedah yang biasa digunakan. Dalam projek kajian yang kami jalankan, kami telah menggunakan beberapa metodologi bagi menyiapkan projek kami. Antaranya adalah soal selidik, laman sosial dan laman web ataupun internet. Borang soal selidik diedarkan secara atas talian melalui WhatsApp dan Telegram bagi mendapatkan maklumat serta pengetahuan tentang alam sekitar daripada responden mengenai projek yang kami jalankan. Pengedaran borang soal selidik mengambil masa sebulan untuk mencapai sasaran responden yang telah kami tetapkan. Seramai 51 orang responden telah kami perolehi yang terdiri daripada masyarakat yang tinggal di sekitar Terengganu. Selain itu juga, kami menggunakan kaedah laman sosial untuk menyebarkan poster pertandingan kuis projek kami melalui Telegram bagi menarik minat orang ramai untuk melibatkan diri dalam pertandingan tersebut. Pertandingan kuis ini dijalankan selama 2 hari, iaitu pada 27 dan 28 Mei 2022. Selama pertandingan itu dijalankan, seramai 22 orang telah menyertai dalam pertandingan tersebut yang terdiri daripada masyarakat Terengganu, terutama pelajar-pelajar Universiti Terengganu.
Selain itu, laman web ataupun internet juga salah satu kaedah yang biasa kami gunakan untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan amalan kita semula. Seterusnya, dalam bahagian pelaksanaan aktiviti projek, kami telah menyediakan poster dan beberapa aktiviti yang telah dilaksanakan seperti hebahan soal selidik atas talian, hebahan pertandingan kuis alam sekitar secara atas talian dan pemberian hadiah kepada pemenang melalui online banking. Ini yang merupakan poster yang kami sediakan, iaitu mengenai pertandingan kuis amalan kita semula. Poster ini terkandung tarikh penyertaan peserta dan senarai hadiah yang menarik kepada pemenang. Seterusnya, seramai 22 orang peserta telah menyertai pertandingan kuis yang kami jalankan selama 2 hari, iaitu pada 27 dan 28 Mei 2022. Sebanyak 16 soalan telah kami sediakan kepada para peserta untuk menjawabnya. Dan ini merupakan bukti pemberian hadiah kepada pemenang kuis melalui online banking, iaitu seramai 6 orang. Kami sekumpulan memberi hadiah RM10 bagi setiap seorang pemenang. Seterusnya, bagi analisis soal selidik, berdasarkan soalan bagaimana anda mendapat pengetahuan tentang kitar semula, majoriti responden iaitu sebanyak 72.5% bersamaan 37 orang mendapat pengetahuan daripada laman web. Selain itu, terdapat hanya 16 orang sahaja yang mendapat pengetahuan daripada keluarga, jiran atau rakan sekerja. Seterusnya, jenis barang yang kerap dikitar semula oleh majoriti responden iaitu sebanyak 86.3% ialah kertas, buku, surat khabar atau majalah. Diikuti dengan barang plastik sebanyak 70.6%, tin besi atau tin aluminium seramai 54.9%, barang kaca atau getah atau kayu sebanyak 23.5% dan yang paling sedikit ialah sisa makanan iaitu sebanyak 13.7% sahaja. Bagi kekerapan melakukan kitar semula pula, majoriti responden iaitu seramai 31 orang mengitar semula barangan sekali sebulan, diikuti dengan kekerapan sekali 2 minggu iaitu seramai 10 orang. Responden yang tidak pernah melakukan kitar semula adalah seramai 6 orang bersamaan 11.8%. Akhir sekali, majoriti responden iaitu seramai 92% berminat untuk mengikuti kempen kesedaran amalan kitar semula. Ini kerana ramai yang mula sedar akan kepentingan kitar semula kepada alam sekitar dan juga mereka sendiri, dan hanya terdapat 8% responden sahaja yang tidak berminat untuk mengikuti kempen kesedaran amalan kitar semula. Hasil yang diperoleh daripada kempen kesedaran kitar semula ini ialah yang pertama, kos pelupusan sampah berkurang. Majoriti responden yang menjawab soal selidik kami, mereka mengitar barangan kitar semula sebanyak sekali 2 minggu ataupun sekali sebulan. Ini bermakna sampah yang dibuang juga turut berkurang. Mereka juga berminat untuk mengikuti jika terdapat sebarang kempen kitar semula yang diadakan lagi selepas ini. Ini bermakna mereka lebih sedar tentang pentingnya amalan kitar semula. Dengan ini, pembuangan sampah yang berkurang sudah pastinya akan mengurangkan kos pelupusan sampah. Yang kedua ialah penebangan pokok untuk pembuatan kertas berkurang. Berdasarkan soal selidik yang kami edarkan selepas kuis kesedaran dijalankan, majoriti responden kerap mengitar semula kertas, buku, surat khabar atau majalah. Semua barangan ini adalah bersumberkan kertas yang diperbuat daripada pokok. Jadi, apabila mereka banyak mengitar semula kertas, permintaan kertas berkurang menyebabkan pembuatan kertas berkurang. Jadi, penebangan pokok untuk pembuatan kertas berkurang. Hasil yang ketiga ialah pembuangan sampah di merata tempat berkurang. Ini kerana responden yang menjawab kuis ini dapat mengetahui bahawa barangan kitar semula yang telah diasingkan boleh dijual kepada vendor pemungut kitar semula yang berlesen. Mereka sedar bahawa kitar semula bukan sahaja memberi kepentingan kepada alam sekitar, namun ia juga memberi kepentingan dan keuntungan kepada mereka sendiri. Contohnya, mereka dapat menghias rumah dengan menggunakan bahan kitar semula, dapat menjimatkan wang dan dapat menambah pendapatan dengan menjual barangan kitar semula. Dengan ini, mereka tidak akan lagi membuang sampah di merata tempat dan pembuangan sampah di merata tempat berkurang. Seterusnya, kita beralih pula kepada impak sebenar yang kita dapat daripada amalan kita semula. Dari segi persekitaran akan lebih sihat dan harmoni serta ia juga dapat mengurangkan pencemaran. Dari segi sosial pula, ia dapat memupuk semangat cintakan alam sekitar serta dapat menjana pendapatan negara. Dan dari segi ekonomi pula, ia dapat mengurangkan pengeluaran barangan mentah dari kilang.
Dan yang terakhir, berdasarkan kuis alam sekitar dan soal sidik yang telah kami jalankan secara atas talian, kami simpulkan bahawa kempen kita semula sangatlah penting dan perlu dijalankan pada masa ini. Sebagai generasi yang terdedah kepada dunia globalisasi ini, kita dapat lihat negara-negara sudah mengorak langkah untuk memastikan amalan kita semula dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, kami mengambil peluang untuk mengadakan kempen ini di Terengganu untuk memupuk semangat kita semula dan cintakan alam sekitar. Kempen kesedaran yang kami jalankan ini mendapat sambutan yang amat baik oleh masyarakat Terengganu dan kami juga percaya mencapai objektif kempen ini. Kempen ini memberi banyak kesedaran kepada masyarakat Terengganu untuk mengamalkan amalan 3R supaya kawasan di sekeliling mereka sentiasa bersih dan harmoni. Jika diberi ruang dan peluang lagi untuk mengadakan kempen kesedaran kita semula, kami ingin mengadakan pertandingan membina kraftangan daripada bahan kita semula dan ceramah berkaitan kita semula. Sekian, terima kasih.